Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat watikah pelantikan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam yang baharu dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Siddiq bin Ali, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Kebawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Puan Yang Terutama Gerda Winkler, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. Dan Puan Yang Terutama Tiffany Ann McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Maha Mulia berkenan menerima mengadam Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Baginda juga menerima mengadam Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan. Kebawah Duli Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadam Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman. Turun hadir Mr. Thomas Helmeyer, Timbalan Duta Besar Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadam Pesuruhjaya Tinggi British menyertai bersama Tuan Yang Terutama Miss Natalie Gowers-Barnes, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Maha Mulia kemudiannya berkenan menerima mengadam Pesuruhjaya Tinggi Australia. Turun hadir Lieutenant Colonel Daniel Hauser, Assistant Defence Advisor Suruhanjaya Tinggi Australia di Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam akan terus berusaha untuk memenuhi apa sahaja cara yang ada dan bersesuaian serta memberikan komitmen terbaik untuk berusaha sedaya upaya semasa menjadi tuan rumah dan selaku Presiden AIPA ke-42. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Laila Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara berucap pada Majlis Transfer of Office semasa penutupan Perhimpunan Agung AIPA kali ke-41 yang diadakan secara dalam talian pagi tadi. Sidang plenari kedua dan majlis penutupan tersebut dipengerusikan oleh National Assembly of Socialist Republic of Vietnam. Yang berhormat mengetuai delegasi negara yang terdiri daripada 19 orang ahli Majlis Mesyuarat Negara. Perhimpunan Agung AIPA ke-41 yang bersidang selama 3 hari telah meluluskan kenyataan bersama yang mengandungi 26 resolusi yang ditandatangani oleh Ketua-Ketua Perwakilan Ahli AIPA. Antaranya isu-isu serantau termasuk isu berkaitan pandemik COVID-19 di peringkat Komiti Women AIPA atau WIPA yang parliamentarians, ekonomi, politik, sosial dan organisasi. Majlis Mesyuarat Negara Brunei Darussalam
akan menjadi tuan rumah kepada ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA bagi kali ke-42 selepas mengambil alih daripada National Assembly of Socialist Republic of Vietnam. Majlis Transfer of Office menyaksikan penyampaian instrumen of transfer of office iaitu penyampaian sebuah gavel yang diterima oleh Tuan Yang Terutama Pengarah Haji Sahari bin Pengarah Haji Saleh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Vietnam sebagai wakil kepada Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan pada Majlis Transfer of Office menekankan adalah sangat penting bagi AIPA mengukuhkan lagi perkongsian dan melibatkan rakan-rakan dialog secara strategi mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama di rantau ASEAN dan antarabangsa. During our presidency, we look forward to work closely with the with the AIPA Secretariat as well as AIPA member parliaments to continue building on our good work in the past in ensuring the realization of AIPA's visions and aspirations. In this light, I would like to seek the support and cooperation from fellow speakers and parliamentarians of AIPA member parliaments, as well as our dialogue partners and relevant stakeholders towards the success of AIPA presidency. With regards to the hosting of the next AIPA General Assembly, I would like to inform you that the Legislative Council of Brunei Darussalam has already started making arrangements for the 42nd AIPA General Assembly in Bandar Seri Begawan next year. However, with still much uncertainty surrounding the COVID-19 pandemic, we will continue to strive to meet via whatever available means permitted in the future. Regardless of the situation, however, the Legislative Council of Brunei Darussalam would like to assure you of our utmost commitment to put in our best efforts during our AIPA presidency in the next year. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato' Pertuka Haji Jodin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Negara Brunei Darussalam menjadi ahli kepada AIPA sejak tahun 2009 dan akan menjadi tuan rumah kepada Perhimpunan Agung AIPA buat kedua kali tahun depan. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, 3 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 dengan kes yang sembuh seramai 139. 390 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini dan 5,462 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 144 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 53,867. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bagi orang ramai yang ingin mendapatkan ujian saringan SARS-CoV-2 swab, terutama sekali mereka yang ingin membuat perjalanan ke luar negeri, hendaklah menjalankan ujian saringan SARS-CoV-2 sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari sebelum tarikh penerbangan mereka tertakluk kepada syarat-syarat negara yang akan dituju.
Hasil ujian berkenaan akan mengambil masa dan orang ramai hendaklah bersabar untuk mendapatkan keputusan mereka. Orang ramai yang ingin mendapatkan ujian SARS-CoV-2 swab bagi perjalanan ke luar negeri boleh mendapatkan di lokasi yang telah ditetapkan. Pusat Kesihatan Brakas beroperasi hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang hingga 4 petang. Pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, waktu beroperasi dari pukul 2 petang hingga 5.30 petang. Sementara di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha beroperasi setiap hari kecuali hari kelepasan awam. Waktu beroperasi bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam. 12 peserta akan bertanding pada musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi. Nantikan bahan beritanya selepas petikan titah ini. Enam Kori dan 6 Koreah termasuk Johan Menunggu Kori dan Johan Menunggu Koreah akan bertanding pada musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi yang akan diadakan kemudian. Kori-kori yang terpilih ialah Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah, Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Metusin, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, Awang Haji Hazwan bin Haji Salim dan Awang Abdul Mu'in bin Haji Abdul Hamid. Manakala 5 orang Koreah yang terpilih adalah Dayang Siti Zahrina binti Abdul Wahab, Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri, Dayang Nur Faizah binti Haji Imran, Dayang Hajah Nur Hafizah binti Haji Hassan dan Dayang Hajah Nurul Akmalina binti Haji Yahya. Sementara Johan Menunggu Kori ialah Haji Awang Muhammad bin Ali dan Johan Menunggu Koreah Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki. Para Kori dan Koreah yang terpilih untuk bertanding pada peringkat akhir musabaqah tersebut diumumkan pada Majlis Pengumuman Keputusan dan Penyampaian Hadiah Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi pagi tadi. Majlis diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian cenderamata kepada para Qari dan Qari'ah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1441 Hijrah yang telah diadakan pada bulan Ramadan lalu. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Kira-kira 8.5 metrik tan sehektar terhasil semasa penuaian padi pertama pada Februari lalu di bawah projek Agrobis yang diungkayahkan antara Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Lifewire Brunei pagi tadi. Diadakan majlis doa kesyukuran sempena penuaian padi musim kedua dan penyerahan zakat hasil tuaian musim pertama di ladang padi Agrobis IBTE Kampus Agroteknologi Kampung Wasan. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan zakat hasil tuaian kepada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengelola Institut Pendidikan Teknikal Brunei. 10 orang pelajar terlibat dalam kohort pertama projek tersebut dan telah menjalani 2 musim penanaman padi di ladang Agrobis.
Sementara itu, pelajar kohort kedua akan memulakan musim penanaman padi pada November ini. Projek seumpamanya diusahakan atas sokongan dari Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Darussalam Enterprise Day, Syarikat Pedico Sendirian Berhad, Progressive dan Community for Brunei. ...21 orang pegawai pasukan polis diraja Brunei dinaikkan dan ditetapkan pangkat masing-masing yang berkuat kuasa pada 15 Julai 2020. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Persekutuan Negara Brunei Darussalam. Berlangsung di Mes Pegawai Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei Gadung, majlis disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Pada majlis ini, seramai 11 orang pegawai telah dinaikkan dan ditetapkan pangkat kepada penolong penguasa polis. Manakala 2 orang pegawai dinaikkan dan ditetapkan ke pangkat Ketua Inspektor dan 8 orang pegawai lagi dinaikkan dan ditetapkan ke Inspektor Kanan. Kedutaan Republik Turki di negara Brunei Darussalam akan mengadakan pameran lukisan pertama Pengiran Abdul Wahab Hassan Al-Abbas pada 12 hingga 20 September ini. Menurut Tuan Yang Terutama Suat Agun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara ini, dalam temu bual semasa program Rampai Pagi berkata, pameran yang bertajuk The Flowing Ancient River akan mengetengahkan 194 buah lukisan dengan 3 tema berkaitan, iaitu pembangunan kerohanian, alam semula jadi dan kampung air. Tuan Yang Terutama berkata pameran akan dirasmikan pada Sabtu ini dan akan dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula 13 hingga 20 September ini di kedutaan tersebut yang terletak di Kampung Manggis 1 bermula pukul 9.30 pagi hingga 5.30 petang. On Sunday morning 10 o'clock we will start with a live painting session by Pengiran, but also he will be accompanied by 2 other veteran artists of Brunei, Pengiran Timbang and Dr. Zakaria will be with us. And we will have art students, we will have young artists, but it's a public event. It's open to anyone who wants to come and see in an interactive way to see how the painters are painting. We will have one special session where Pengiran will organize a master class with children with different abilities. We will be in touch with 4 institutions, Lavida, Smarter Brunei, Pusat Ihsan and Pusat Bahaya Tutong. Heng Yi Industri Sendirian Berhad mengungkayakan projek penghutanan semula kali ketiga di Hutan Simpan Brakas, Taman Biodiversity sebagai sebahagian dari inisiatif tanggungjawab sosial korporat syarikat tersebut dalam perlindungan dan pemeliharaan kepelbagaian bio dan alam semula jadi negara Brunei Darussalam. Semasa program penanaman pokok, lebih 80 orang peserta terdiri daripada kaki tangan Heng Yi dan sukarelawan dari Sekretariat Perubahan Iklim Brunei, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Brunei Beach Bunch, Rotary Club Bandar Seri Begawan, para pelajar Universiti Brunei Darussalam di bawah Green Brunei dan ahli Majlis Perundingan Kampung Serasa dan Rancangan Perumahan Negara Serasa berhasil menanam 500 anak pokok di kawasan seluas 0.5 hektar. 9 jenis pokok ditanam iaitu kapur paji, selangan daun tebal, bincalai, meranti putih timbul, kapur bukin, sarang punai bukin, sarang punai, sepetir dan merawan ribu. Jenis pokok yang dipilih ini disifatkan mempunyai kadar kelangsungan hidup yang tinggi di kawasan tanah berbatu dan berpasir. Projek ini bertujuan bagi menangani kawasan yang terjejas akibat kebakaran hutan. Heng Yi melancarkan projek penghutanan semula bagi penanaman semula pokok di kawasan seluas 200 hektar sebagai sokongan kepada komitmen negara Brunei Darussalam
di bawah Konvensyen Kepelbagaian Biologi dan Perjanjian Paris serta Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai perubahan iklim melalui pengurangan pengeluaran asam dari program penebangan hutan dan kemerosotan hutan. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Lubuk Pulau Tutong pagi tadi menerima sumbangan wakaf daripada kumpulan Meraih Berkah. Sumbangan wakaf berupa 5 unit pendingin hawa disampaikan oleh Daeng Haja Florinda binti Haji Majlis, Ketua Kumpulan Meraih Berkah kepada Wang Haji Ahmad Yani bin Haji Yusof, Ketua Imam Masjid berkenaan. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada para dermawan bertujuan bagi memberi keselesaan kepada para jemaah masjid serta dapat menghidupkan dan mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti. Tiga orang yang terlibat dengan aktiviti mengedar dadah di 2 tempat berasingan di Kampung Jerudong telah ditahan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN bagi siasatan lanjut. Penahanan ketiga orang yang terbabit itu adalah seorang lelaki dan perempuan rakyat tempatan dan seorang lelaki penduduk tetap. Ketiga-tiga suspek berumur 22 hingga 25 tahun. Dari hasil pemeriksaan ke atas suspek dan kenderaannya di tempat kejadian pertama, BKN telah menemui 2 gulung kertas dan 1 blok bungkusan berisi daun-daun kering dipercayai dadah jenis ganja. Dadah kelas A dengan berat melebihi 900 gram dianggarkan bernilai melebihi RM14,000. Juga dirampas sebuah kereta, 1 alat timbangan digital dan telefon bimbit yang kesemuanya dipercayai digunakan untuk kegunaan aktiviti penjualan dadah. Sementara dalam pemeriksaan di tempat kejadian kedua, BKN juga menemui beberapa paket lut sinar berisi daun-daun kering dipercayai dadah jenis ganja melebihi 35 gram dianggarkan bernilai melebihi RM500. Antara barang lain yang dirampas, telefon bimbit dan sejumlah wang tunai sebanyak RM451 dipercayai hasil dari aktiviti penjualan dadah. Tangkapan tersebut masih di dalam siasatan di bawah kesalahan seperti berikut. 2 orang suspek di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah bagi tujuan mengedar dadah kelas A. Semua suspek di bawah Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seorang suspek di bawah Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. BKN mengingatkan orang ramai bahawa pihak BKN tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas ke atas apa jua aktiviti pengedaran dan penyalahgunaan dadah terkawal. Sebarang maklumat yang mencurigakan berhubung dengan kegiatan penyalahgunaan dadah boleh menghubungi talian 244-8877 waktu pejabat, hotline 8777-444 selepas waktu pejabat atau email ncb@narcotics.gov.bn. Kerja-kerja kecemasan pembaikan paip air utama di Jalan Utama Mentiri berdekatan bangunan Majlis Mesyuarat Negara kini sedang dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya hari ini memaklumkan kepada orang ramai kerja-kerja kecemasan pembaikan paip utama tersebut melibatkan kawasan-kawasan Kampung Sungai Akar, Pusat Dakwah Islamiah, Jalan Kebangsaan, kawasan diplomatik serta sekitarnya. Sehubungan ini, bekalan air ke kawasan terjejas akan berkurangan sehingga kerja pembaikan selesai. Jabatan berkenaan memberi jaminan kepada orang ramai bahawa setiap langkah telah diambil untuk melaksanakan pembekalan air kembali seperti biasa secepat mungkin. Orang ramai yang memerlukan pembekalan air bersih melalui tanker atau sebarang aduan berhubung pembekalan air bersih boleh menghubungi talian Darussalam 123. Orang ramai terutama kepada pengguna jalan raya bahawa di sepanjang Jalan Subong bermula dari bangunan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri hingga ke simpang menuju ke Jalan Residensi akan ditutup sementara pada 11 September dan 13 September 2020.
Dalam siaran akhbar Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan memaklumkan hari ini penutupan jalan berkenaan yang ditutup sepenuh masa pada hari-hari berkenaan mulai pukul 8 pagi adalah bagi membolehkan kerja-kerja pemotongan pokok-pokok di sepanjang Jalan Subong dapat dilaksanakan. Jalan berkenaan akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja pemotongan berkenaan selesai dilaksanakan. Orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif lain iaitu Jalan Kampung Kianggeh. Jabatan berkenaan juga mengingatkan kepada para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut dan mematuhi tanda-tanda lalu lintas yang disediakan di kawasan berkenaan. Sebarang aduan orang ramai bolehlah menghubungi pihak jabatan ini melalui talian Darussalam 123 atau live chain 8333123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn.